Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Hari ini kita teruskan lagi pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 5. Tajuk kita hari ini ialah berjual beli dengan berhemah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mengetahui pengertian jual beli. Yang kedua, memahami dalil jual beli. Yang ketiga, mengenal pasti hukum berjual beli. Dan yang keempat, mengenal pasti adab penjual dan adab pembeli. Murid-murid boleh buka buku teks Pendidikan Islam muka surat 166. Unit 2. Berjual beli dengan berhemah. Perhati dan fikirkan. Gambar ini menunjukkan situasi di mana murid-murid sedang membeli makan di dewan makan. Mereka beratur ketika membeli makanan. Kita teruskan lagi dengan pengertian, dalil, maksud dan hukum jual beli. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 167. Kita mulakan dengan pengertian jual beli. Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Dalilnya, wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba, surah Al-Baqarah, yang bermaksud padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum jual beli. Hukum jual beli adalah harus selagi mematuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan secara tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Seterusnya, kita akan belajar tentang adab penjual dan adab pembeli. Boleh buka buku teks muka surat 168. Apa adab sebagai seorang penjual? Bagaimana kita menjadi seorang penjual yang baik supaya ramai pelanggan datang ke kedai kita dan barang yang kita jual mendapat sambutan? Yang pertama, adabnya ialah sebagai seorang penjual perlulah mesra dan mudah senyum. Kedua, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Yang ketiga, menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Yang kelima, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Yang keenam, tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Dan adab yang terakhir sebagai seorang penjual hendaklah mengelakkan elemen riba. Bagaimana pula adab sebagai seorang pembeli? Yang pertama, sebagai seorang pembeli, kita perlulah berkomunikasi secara baik. Yang kedua, tidak membeli barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Keempat, tenang dan tidak banyak kerenah. Kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Keenam, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Yang ketujuh, mengelakkan pembaziran. Dan yang terakhir, adab sebagai seorang pembeli ialah bertimbang rasa terutama ketika kekurangan sesuatu barang. Kita teruskan lagi muka surat 169.
mencontohi Rasulullah dalam berjual beli. Rasulullah mempunyai sifat bertolak ansur. Rasulullah memberitahu bahawa Allah menghormati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Kedua, jujur dan amanah. Pesan Rasulullah ketika penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan hidup. Yang ketiga, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Terdapat satu kisah di mana seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Rasulullah memberitahu agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu, supaya Allah menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang, kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurnanya. Seterusnya, boleh buka muka surat 170. Fahami dan amalkan kepentingan beradab ketika berjual beli. Terbahagi kepada 3, kepentingannya kepada individu, kepentingan kepada masyarakat dan kepentingan kepada negara. Kepentingan kepada individu, yang pertama, mendapat pahala dan keredaan Allah. Kedua, pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira. Yang ketiga, keberkatan hidup terpelihara. Kepentingan kepada masyarakat, imej Islam akan terjaga. Yang kedua, hidup aman, damai dan sejahtera, menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Dan yang ketiga, kepentingan kepada negara. Pertama, negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni. Kedua, menjaga kestabilan ekonomi negara. Dan yang ketiga, memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Kita teruskan lagi dengan adab ketika berjual beli. Muka surat 171. Terdapat 3 situasi, di mana situasi pertama di kantin atau di kedai makan, situasi kedua di pasar jualan dan situasi ketiga di kedai barangan harian. Adab ketika di kedai atau di kantin. Sebagai seorang penjual, kita perlu sabar dan mesra melayan pelanggan. Kedua, menyediakan makanan halal, bersih dan berkhasiat. Sebagai seorang pembeli pula, perlu beratur dengan tertibnya dan sentiasa berhati-hati. Yang kedua, tidak mengambil masa yang terlalu lama memilih makanan dan minuman. Situasi kedua di pasar jualan. Sebagai seorang penjual, yang pertama, jujur dan tidak menipu dalam timbangan. Kedua, tidak mengambil untung keterlaluan. Sebagai seorang pembeli pula, yang pertama, memberikan laluan ketika selesai membeli. Kedua, mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Situasi yang ketiga di kedai barangan harian. Sebagai seorang penjual, yang pertama, tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengaut keuntungan melampau. Kedua, mempamerkan barangan mengikut kategori beserta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Dan yang terakhir, situasi di kedai barangan harian adabnya kepada pembeli ialah tidak merosakkan barangan yang dipamerkan. Dan yang kedua, menghormati penjual dan pembeli yang lain. Alhamdulillah, itu saja untuk hari ini. Semoga kita dapat manfaat daripada apa yang telah kita pelajari dan kita dapat amalkan adab sebagai seorang pembeli dan seorang penjual. Sekian, selamat belajar. Terima kasih.